Kita semua hendak berjaya. Kita nak jualan kita dipertingkatkan, kita nak berjaya di dalam pelajaran, kita nak berjaya dalam perniagaan. Tetapi kita tak tahu bagaimana caranya. Hari ini saya nak kongsikan tips bagaimana hendak berjaya di dalam perniagaan dan di dalam kehidupan. Nak tahu lanjut? Jangan lupa saksikan video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti saya katakan tadi, kita semua nak berjaya dalam kehidupan, tetapi kita tak tahu bagaimana caranya. Dan sayangnya sekiranya dalam kehidupan ini kita sia-siakan sebab masa ini terus berjalan. Seperti kata Robert Kiyosaki berkenaan dengan bapanya, dia adalah merupakan penulis Rich Dad, Poor Dad. Kata bapa Robert Kiyosaki, I can always make another dollar, but I cannot make another day. Kita memang boleh cari duit. Contohnya, kita bekerja dan kita dapat gaji, tetapi kita tidak boleh membuat satu hari lagi. Apa yang telah berjalan akan berjalan dan kita tidak boleh mengembalikan waktu. Jadi saya nak bagi tips daripada pembacaan buku saya berkenaan dengan Miracle Morning. Bagaimana Miracle Morning ini boleh merubah kehidupan kita. Kalau kita tanyakan kepada anak kecil atau kita dulu waktu kita kecil, adakah kita hendak berjaya? Daripada skala 1 sehingga 10, nyatakan berapa banyak kita nak berjaya. Dan kebiasaannya kita akan jawab 8, 9, 10. Dan boleh dikatakan majoriti manusia tidak akan menjawab saya nak berjaya hanya skala 1 sahaja. Tetapi walaupun kita mempunyai impian, tidak ramai. Dalam buku ni kata 95% daripada manusia sebenarnya berakhir dengan cara mereka tak tahu apa yang mereka nak dalam kehidupan, dan dalam kehidupan mereka memang masih berhutang dan mereka tidak mempunyai hala tuju. Dan hanya 5% manusia sahaja yang sentiasa mencari kejayaan dalam kehidupan mereka. Jadi kita nak jadi orang yang 5% ni. Kita semua nak bahagia, kita tahu cara nak bahagia, tetapi kebiasaannya kita tak menggunakan cara yang betul. Itulah yang dikatakan oleh Matthew Kelly. Katanya di dalam buku The Rhythm of Life, on the other hand, we all want to be happy. On the other hand, we all know the things that make us happy, but we don't do this thing. Why? Simple, because we are too busy. Too busy doing what? Too busy trying to be happy. Ini yang dikatakan oleh Matthew Kelly dalam bukunya. Jadi sebenarnya saya nak rumuskan, betul dia kata. Okay, kita semua nak gembira, kita semua nak bahagia. Kita tahu apa yang buat kita bahagia, tetapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Sebab kita semua sibuk. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk bahagia. Sebenarnya kunci untuk berjaya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membentuk diri kita, kita ubah diri kita, kita disiplinkan diri kita. Dan apabila kita mempunyai foundation ataupun kita panggil tiang dalam diri kita, maka ianya tidak akan berubah. Dalam buku ini diajar bagaimana cara kita hendak membentuk diri kita dan menjadikan foundation ataupun tiang dalam diri kita ni kuat untuk kita menghadapi kehidupan seharian. Sebab seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, dia kata your level of success will rarely exceed your personal development, because success is something you attract by the person you become. Saya terjemahkan semula. Dia kata tahap kejayaan kita jarang akan melebihi tahap perkembangan diri kita. Kenapa? Kerana kejayaan, sukses ini akan datang kepada bagaimana kita membentuk diri kita. Jadi kata kunci yang utama adalah pada diri kita sendiri. Dalam buku Miracle Morning ini, dia mengajar beberapa praktis yang diadakan di awal pagi untuk kita membentuk diri kita. Penulis buku ini, Hal Elrod, diceritakan pengalamannya sendiri. Bagaimana dia mengamalkan Miracle Morning ni. Pada tahun 1999, Hal Elrod ni sebenarnya terlibat dalam satu kemalangan yang dahsyat. Dia bawa kereta Mustang dia dan kemudian dilanggar oleh trailer sehingga menyebabkan kecederaan otak di bahagian kaki. Bahagian matanya ni sampai tulangnya retak. Jadi dia telah koma dan doktor berpendapat
pendapat bahawa dia tidak mempunyai kehidupan yang lama lah, maknanya dia akan mati. Tetapi yang ajaibnya dia masih hidup dan juga sihat. Dan sekali lagi dia mengalami pengalaman yang dahsyat pada tahun 2008. Selepas kemalangan Hal ini, dia tidak mengaku kalah dan dia telah memulakan perniagaan dengan mengajar coaching kepada usahawan-usahawan. Pada tahun 2008 berlaku ekonomi krisis yang sangat teruk di USA. Kali terakhir yang paling teruk adalah pada tahun 1930-an, yang mana pada peringkat ini dipanggil sebagai Great Depression. Dan pada tahun 2008 berlaku sekali lagi, yang mana menyebabkan ekonomi di USA ini semakin teruk sehingga banyak perniagaan tutup. Begitu juga dengan perniagaan Hal ni, sehingga menyebabkan dia mengalami depression dan juga dia sangatlah tertekan sehingga dia tak nak buat apa-apa pun. Sampailah satu hari sahabat dia kata, kalau kamu terlalu tertekan, cuba lari. Dah apabila dia malas nak lari sebab dia rasakan macam lari ni tak ada tujuan. Kawan dia kata, exercise ni adalah baik untuk kamu. Dia pun lari. Sewaktu dia lari, dia dengar podcast berkenaan Jim Rohn yang saya cakap tadi, yang hak perkembangan diri tadi. Kemudian dia dapat sesuatu dalam otak dia. Dia rasa macam betul lah, seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn tadi, sebenarnya semuanya terletak kepada diri kita. Apa yang kita jadi yang akan menarik kejayaan, bukan kejayaan yang tarik kita. Terbalik tu anggapan orang. Jadi dia balik dan dia duduk. Dia kata mungkin dia kena ubah diri dia. Bagaimana dia nak ubah diri dia? Kemudian apa yang dia lakukan adalah dia nak cari masa untuk dia buat segala ritual, maknanya praktis yang biasa dia baca dalam buku lah, antara praktis-praktis untuk menjadikan seseorang manusia itu berjaya. Dan dia lihat di waktu petang, dia cuba fikir mungkin di waktu petang adalah masa yang sesuai untuk dia buat segala praktis ni. Tetapi petang selepas kerja kita terlalu penat. Jadi dia fikir masa yang terbaik adalah apabila bangun tidur. Dia mengamalkan 6 praktis ini yang dipanggil sebagai SAVERS. S-A-V-E-R-S. S untuk silence, A untuk affirmation, V untuk visualization, E untuk exercise, R untuk reading, dan S untuk scribing. Jadi apabila bangun di waktu pagi, pertama sekali silence. Silence adalah satu aktiviti bermeditasi. Bermeditasi ni bukanlah bermakna seperti meditasi agama lain. Silence atau senyap. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, apabila kita bangun, kita terlalu kelang kabut. Contoh, kita bangun daripada pagi, kita angkat telefon kita, kita tengok email, kadang-kadang kita tengok WhatsApp. Tiba-tiba bila kita buka WhatsApp, kita dimarah oleh bos. Bila kita buka WhatsApp, perkara yang pertama di pagi hari adalah kita melihat perkara negatif. Dan kita mulakan hari kita dengan perasaan tak seronok. Jadi kita pergi mandi, kita dah teringatlah masalah yang berlaku di pejabat. Silence ni kata, apabila bangun pagi, jangan tengok telefon, jangan buat apa-apa. Kalau kita sebagai orang Islam, pertama sekali kita solat subuh lah, kalau masih terlalu awal sebab hal ni dia cadangkan seawal pukul 5 pagi. Ada juga yang buat pukul 6 pagi. Jadi selepas solat subuh, kemudian kita duduk atas sejadah, kita duduk dan kita diam selama 10 minit selepas baca doa semua. Kemudian kita diam saja, sebab waktu yang diam ni membolehkan badan kita untuk berehat dan tidak terlalu kelang kabut. Okey. Kemudian seterusnya, A adalah untuk affirmation. Affirmation ni adalah kebiasaannya perkataan yang digunakan untuk kita ulang kepada diri kita setiap hari. Misalnya, saya boleh mendapatkan sale sebanyak 200,000 satu bulan. Dan affirmation ini perlu spesifik ataupun khusus. Contoh, jangan guna perkataan saya hendak kaya, saya hendak kaya, tapi lebih kepada spesifik. Jadi contohnya, saya akan menghubungi 20 orang klien setiap hari untuk mendapatkan sale. Contoh, itu adalah lebih spesifik. Mungkin boleh dilakukan 5 hingga 10 minit. Dan seterusnya, V adalah visualization. Visualize. Kita tutup mata, okey, dan kita bayangkan, tutup mata, kita bayangkan segala kehidupan harian kita yang menggambarkan kita berjaya. Contoh, kalau kita nak menjadikan Miracle Morning ini sebagai praktis SAVERS ni, jadi kita tutup mata, kita bayangkan kita bangun tidur, selepas tu kita buat silence, kemudian kita buat affirmation, kemudian kita pergi exercise, kemudian kita pergi ke pejabat. Di pejabat kita tutup mata, kita bayangkan bagaimana kita perform di hadapan bos dan pekerja lain, bagaimana bos memuji kita. Dan contohnya, kita ada cita-cita lah, kita nak beli rumah misalnya. Kita tutup mata, kita bayangkan bagaimana bentuk rumah kita, bumbungnya bagaimana, berapa bilik, dan setiap bayangan ini perlu lebih detail.
Kalau lah nak dijadikan bunyi, contoh bunyi burung ke, kita nak kita punya rumah ni di kawasan ada jalan raya ke, kita bayangkan segala bunyi tersebut. Selepas visualization ya, dan kita duduk diam-diam tadi tu, kita dah buat 3 perkara tadi tu, kemudian kita boleh buat exercise. Exercise ni dia mungkin boleh jadi di antara 10 ke 20 minit. Misalnya ada banyak cara. Kita boleh buat jump rope selama 20 minit, ataupun kita boleh buat lari setempat selama 20 minit, ataupun kita boleh buat HIIT atau Tabata. Dan selepas itu kita buat reading. Reading ni seeloknya kita carilah bahan-bahan yang banyak menulis tentang motivasi atau cara mempertingkatkan diri. Jadi kita baca selama 10 ke 20 minit. Dan seterusnya adalah scribing. Scribing ni adalah kita menulis jurnal. Masalah kita adalah kita tidak mempunyai masa dengan diri sendiri. Bayangkan kita bangun, anak-anak tidur, suami atau isteri masih tidur, tapi kita ada masa untuk diri kita dan kita luangkan masa. Dan kemudian kita buat dalam jurnal tu, kita ceritalah hari ni perkembangan kita, bagaimana kita buat kita punya Miracle Morning Savers ni, ataupun kita tulis. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri apa yang ada kat di sekeliling kita. Jadi kita tulislah, saya bersyukur kerana diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang sihat, saya diberikan jawatan yang baik, bos saya sayang saya. Apabila kita sentiasa sedar dan kita mengingatkan diri kita apa yang kita ada, kebiasaannya kita kurang untuk merasakan kekurangan kita. Jadi dalam keadaan tu, mungkin bila kita buat latihan diri setiap hari, savers ini menyebabkan asas kita di dalam lebih kuat. Jadi seperti yang dicadangkan dalam buku ini, savers itu dibuat dalam tempoh 1 jam, iaitu 5 minit silence, 5 minit affirmations, 5 minit untuk visualization, exercise 20 minit, reading 20 minit, dan penulisan tulis journal adalah 5 minit. Keseluruhannya adalah 60 minit. Tetapi dalam buku yang sama juga, dia ada memberikan, dia kata orang ini berbeza kalau nak buat savers, sebab ada yang terlalu sibuk. Kadang-kadang ada suami isteri yang anak masih kecil, nak hantar pergi sekolah dulu, nak hantar jumpa pengasuh, masa selama sejam tu tak cukup. Kata Hal Elrod, anda boleh lakukan savers dalam masa 6 minit saja, iaitu 1 minit bagi setiap satu. Kalau bahagian exercise tu, kalau sempat lompat satu tempat selama 1 minit pun dah cantik sangat. Rata-rata orang yang memberi testimoni buat Miracle Morning ni sebab mereka ada community di dalam Facebook, boleh join mereka dan kita boleh lihat bagaimana perubahan hidup mereka. Sebab setiap hari mereka ada masa 1 jam untuk diri sendiri dan mereka ubah diri sendiri. Mereka cuba bertenang di awal pagi, mereka setkan minda mereka untuk berjaya, dan mereka lakukan exercise untuk kesihatan diri mereka, dan mereka menulis untuk meluahkan rasa dan meluahkan strategi mereka. Jadi rata-rata mereka ini adalah mereka yang mempunyai kehidupan yang sangat positif dan berjaya merubah diri. Malahan saya sendiri sudah hampir 4 bulan melakukan Miracle Morning dan saya merasakan perbezaannya. Hal Elrod yang pada asalnya pada 2008 teruk mengalami tekanan, selepas dia mengamalkan Miracle Morning ini, belum sempat 2 bulan dia telah berjaya menaikkan salesnya daripada kerugian teruk sehingga menyebabkan dia down kepada lebih tinggi. Jadi nasihat saya, kita kena cuba ubah diri kita, sebab kalau kita mengharapkan kepada nasib atau luck, kata orang, luck itu adalah preparation meeting opportunity. Bermaksud persediaan yang bertemu dengan peluang. Contoh, kita kata tak apalah, mungkin nasib kita malang, tetapi sebenarnya kalau kita tak berusaha, bagaimana nak dapat nasib baik? Contoh, kalau kita duduk di rumah baring tak buat apa-apa, berbanding kita jadi pemandu Grab, kemudian kita jumpa orang, mungkin masa bersembang tu kita dapat peluang pekerjaan ataupun peluang mempertingkat perniagaan atau idea baru. Sekurang-kurangnya kita ada persediaan, preparation meeting opportunity. Kita keluar, kita melakukan persediaan, kita jumpa orang dan membuka peluang kepada diri kita sendiri. Apa-apa pun dalam kehidupan kita ini, kita perlu usaha. Itu saja setakat ini. Saya mendoakan agar kita semua beroleh kejayaan. Jangan lupa subscribe dan like kepada video-video kami.